Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar sahabat semua? Ya, semoga sehat selalu ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, bertemu lagi dengan saya Rahmat pastinya di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan dari saya Indonesia buat teman-teman semuanya di Malaysia ya. Oke guys, ya hari ini ya ataupun malam ini saya ingin mereaksi guys suatu video, yaitu di sini fakta tentang Malaysia guys ya. Di sini 10 menit 33 saat. Fakta Malaysia paling rare ya guys ya. Di sini nanti linknya saya sertakan di deskripsi, boleh korang support channelnya guys ya. Oke guys, tidak berbuang masa, langsung kita melihat video ini guys seperti apa. Malaysia adalah negara yang sangat unik dan istimewa. Ya, yang kata ni adalah saya, rakyat Malaysia sendiri. Tapi apa masalahnya untuk kita bangga dengan negara sendiri? Harus kan? bangga guys. Apatah lagi apabila ada banyak sebenarnya perkara menarik tentang negara yang makin dikorek, makin mengujakan. Jadi berikut adalah fakta-fakta negara Malaysia yang paling rare. Diakui oleh kucing yang saya jumpa dekat kedai mama. Dia yang kata rare. Merdeka. Wow. Ramai yang sangka laungan merdeka adalah sebanyak 3 kali. Tapi sebenarnya salah. Tunku Abdul Rahman melaungkan sebanyak 7 kali. 7 kali. Kenapa 7 kali? Nampaknya tiada. Oke guys, kenapa 7 kali? Wah, ini pertanyaan yang ya saya pun juga bertanya-tanya guys. Biasanya kan kalau merdeka ya 3 kali, ternyata 7 kali guys ya. Tentu ada artinya di sini ya. Dan buat teman-teman semuanya, buat masyarakat rakyat Malaysia ya, sekali lagi saya ucapkan selamat ya Hari Merdeka ya buat saudara-saudara saya ataupun teman-teman semuanya di Malaysia. Karena tidak lama lagi guys ya, 31 Agustus ya, maka Malaysia akan merayakan Hari Merdeka guys ya. Selamat sekali lagi, selamat Hari Merdeka buat saudara-saudara saya di Malaysia. Semoga Malaysia semakin melejit guys, makin meroket lagi ya. Dan semoga Indonesia juga guys, doakan nih Indonesia juga bisa sama-sama nih Malaysia bisa menjadi negara maju ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi guys, di sini 7 kali ternyata pengucapan merdekanya guys. Apa arti dari semua ini ya kan? Pasti ada maknanya begitu. Kita lihat seperti apa guys. Penjelasan rasmi diberikan, tapi ada teori mengatakan 7 ini dikaitkan dengan elemen Islamik seperti sab'a samawat, iaitu 7 lapisan langit. Tapi saya ada teori 7 kali laungan merdeka ini adalah bersempena dengan 7 takbir pada solat hari raya. Cakap pasal Tunku Abdul Rahman, ternyata ada artinya guys ya, Masya Allah. Lagi-lagi ini guys yang membuat saya salut ya tentang Malaysia ini guys. Setiap ada ini nih ada artinya, ada maknanya gitu kan. Dan dia tetap mengaitkan kepada ajaran Islam. Ini yang luar biasa menurut saya ya. Lagi-lagi 7 lapis langit guys. Dan apalagi tadi ya, 7 takbir ya di saat kita sholat id itu ya. Masya Allah. Apakah mungkin ada makna lainnya tersembunyi guys ya? Boleh mungkin orang yang tahu boleh bantu kolom komentar guys. Kita lanjut. Yang ada pada mata wang ringgit Malaysia adalah Tuan Abdul Rahman yang di-Pertuan Agong Malaysia yang pertama. Walaupun namanya hampir sama dengan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Hakikatnya kedua-duanya adalah individu yang berbeza. Memang buat bingung benda ni waktu belajar sejarah di sekolah menengah. Mata wang Malaysia adalah ringgit. Tapi ringgit tu apa? Kalau kita tengok kamus Dewan, ringgit bermaksud bergerigi. Macam apa kena mengena dengan duit kita? Sejak bila duit kita bergerigi? Rupanya mata wang terawal yang beredar di rantau tanah Melayu adalah mata wang rial Sepanyol. Bentuknya sama macam batu yang bergerigi. Jadi orang mula panggil duit itu dengan panggilan ringgit. Lama-lama melekatlah nama ringgit itu sebagai perkataan
perkataan yang merujuk kepada mata wang. Okey. Walaupun duit kita sekarang dah tak bergerigi, tapi lepas Itu tu ya kita guna ternyata. kod QR kan yang bergerigi. Jadi Okey. masih betul lah kot Masih nama nyambung. ringgit ni. Ada banyak nama ringgit yang orang Melayu beri kepada mata wang asing dulu. Okey. Ringgit tongkat untuk dolar British. Dipanggil begitu sebab Britannia, ikon British, dia pegang tongkat dekat duit tu. Dolar ya. Ringgit tengkorak dinamakan pada mata wang Belanda. Oh. Sebab orang dekat duit tu dia separuh botak. Adalah orang Melayu ni. Dulu kita pernah ada not duit RM500 dengan RM1,000. Oh, ada tetapi yang RM1,000. diberhentikan pada tahun 1999. Okey. Antara puncanya adalah orang banyak buat cuci duit. Okey. Cakap pasal jenayah melibatkan duit, antara kes rompakan terbesar dalam sejarah negara adalah rompakan Merdeka 1994. Oh. Jenayah yang paling bijak dan terancang ini dilakukan oleh geng Mama. Geng Mama. Nama tak boleh canggih lagi ke? Yang merompak kargo lapangan terbang Subang dan mencuri 12 juta ringgit 12 dalam juta. 20 Ya minit. Allah. Menariknya mereka merompak tanpa guna senjata. Dan yang lagi bisa. menarik adalah tak ada seorang pun yang dipenjarakan. Macam mana tu? Wah, kok bisa penjara guys? Hukuman penjara terpanjang dalam sejarah Malaysia adalah selama 30 tahun 11 bulan dan 9 hari Okey. kepada penjenayah yang melakukan rompakan bersenjata berkali-kali. Tapi mereka kemudian diberi pengampunan oleh Sultan Kedah dan mereka berubah menjadi manusia yang lebih baik dengan saki baki usia yang Masya ada. Allah. Jangan buat jenayah tahu adik-adik. Okey. Kesultanan Kedah adalah kesultanan tertua di semenanjung tanah Melayu Oh, dan masih kekal tertua. berdaulat memerintah sehingga kini. Bahkan antara institusi monarki yang tertua di dunia yang masih memerintah. Okey. Kedah menempatkan tamadun yang paling tua di Asia Tenggara. Jauh lebih tua daripada Monumen Borobudur Yang ada dan di Angkor Indonesia. Wat. Ini berdasarkan penemuan Lebih tua aktiviti ya, guys, ya? industri mengekspor besi seawal tahun 788 sebelum Masihi lagi di Sungai Batu. Penemuan ini sangat mengejutkan kerana pengeksportan besi memerlukan infrastruktur dan teknologi yang tinggi. Okey. Maka ini menunjukkan sejarah tamadun Kedah adalah lebih maju dari yang disangka. Wah. Bagaimanapun lebih banyak kajian perlu dilakukan untuk mengembangkan rahsia sejarah ini. Cakap pasal besi, bangunan yang paling tinggi di Malaysia dan kedua tertinggi di dunia, Merdeka 118 dibina menggunakan besi yang sangat banyak, mencapai 6,000 tan. Oh, 6,000 tan adalah guys. nama keluarga yang paling banyak digunakan di Malaysia. Tapi Tan itu Sri, kerana ya. masyarakat Melayu tiada nama keluarga, tiada family name. Okey. Nama yang paling popular di Malaysia adalah Oh, Fatimah, Fatimah. diikuti oleh Ismail, Zainab. Ahmad dan Zainab. Masya Allah. Keren-keren guys ya. Nama yang paling popular di Malaysia itu ternyata nama-nama Islam guys ya. Itu yang membuat salut juga saya guys ya. Nama-nama Islam ya, Zainab, Ahmad ya, apa lagi tadi ya. Keren juga guys ya. Artinya melambangkan Islam gitu kan. Wow. Yang paling panjang pula adalah Princess Aura Nur Emily Amara Aulia Bidadari Nawal Elzandra binti panjang. Muhammad Sufyan. Harap dia Panjangnya. bawa cop nama setiap kali masuk Dewan Okey, Peperiksaan. okey. Pemeriksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM diperkenalkan pada tahun 1978. Okey. Kita mungkin anggap bahawa pelajar-pelajar Malaysia sebelum itu hidup dalam kebahagiaan. Yelah, tak ada SPM kan? Tetapi sistem pelajaran sebelum SPM adalah menggunakan sistem kolonial yang banyak masalah seperti tidak meraihkan budaya setempat dan jurang pendidikan yang sangat besar kerana pelajar diajar dalam bahasa Inggeris. Okey. Sultan pertama yang ada PhD di Malaysia adalah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Sultan Negeri Perak yang ke-35. Beliau Okey. memperoleh ijazah Doktor Falsafah dalam bidang politik, ekonomi dan kerajaan dari University Harvard di US. Perak Man yang ditemui pada tahun 1991 adalah tengkorak manusia tertua dengan usia sekitar 11,000 tahun dan merupakan satu-satunya tengkorak
tengkorak manusia lengkap yang ditemui di Semenanjung. Ada banyak teori tentang asal-usul nama Perak. Ada yang kata datang dari bendahara Tun Perak dari Melaka. Ada yang kata kilatan ikan di dalam air. Dan ada yang kata datang dari warna biji timah. Ramai anggap bahawa nama Malaysia dicipta pada tahun penubuhannya, iaitu pada tahun 1963. Tapi sebenarnya nama itu dah lama wujud sebelumnya. Peta yang dilakar pada tahun 1835 oleh Thomas Bradford ini sudah pun mengandungi nama Malaysia. Pelayar Perancis bernama Jules Dumont pada tahun 1831 menggabungkan nama Malays merujuk kepada orang Melayu dan Nesi, pulau, menjadi Malaysnesi yang kemudian Pulau menjadi Melayu. Malaysia dan kemudian digunakan nama ini sebagai konsep geografi. Selain daripada bentuk jagung, bentuk geografi Semenanjung Malaysia juga disamakan dengan appendix. Apa itu? Kantung tisu yang terletak di bahagian kolon, di bahagian bawah abdomen. Alah, sama. Tapi kalau appendix tu sakit, dia kena buang. Alamak, cakap pasal sakit, ada satu penyakit berjangkit menakutkan yang berasal dari Malaysia. Penyakit apa tu? Bernama virus Nipah. Virus Nipah. Pada tahun 1999, penyakit berjangkit ini meletus di ladang khinzir dan menjangkiti manusia. Ia sangat menakutkan kerana lebih 40% manusia yang dijangkiti mati. Cakap pasal khinzir, binatang yang special tu. Binatang ternakan ruminan dengan jumlah yang paling banyak di Malaysia sebenarnya adalah paling banyak guys dia. Binatang bulat ketot tu yang Bulat paling banyak, ketot. jauh mengatasi jumlah kerbau, lembu dan kambing. Binatang yang paling sedikit pula adalah binatang-binatang yang amat-amat berada di ambang kepupusan. Badak Sumatera yang cuma tinggal 30 ekor dan harimau Malaya yang cuma tinggal kurang dari 100. Harimau Malaya adalah nama gelaran bagi pasukan bola sepak Malaysia. Harimau Malaya. Tapi kalau harimau Malaya yang sebenar, yang binatang tu dah pupus, mesti awkward kan kalau pasukan Malaysia duk guna lagi nama Harimau Malaya. Masa Gimana di pandangan Malaysia korang, pernah diubah 8 kali. Peliknya tukar masa. Macam mana nak Tukar masa? kan? Okey, sebenarnya bukanlah tukar masa yang metafizik tu. Tapi sebenarnya adalah menukar zon masa. Menukar Pada zon ketika masa. penjajahan Jepun, Malaysia malah pernah ikut masa Tokyo. Senang tentera Jepun nak tahu masa nak tengok anime kot. Kontraktor setiap sekolah Malaysia sengaja memilih perkuburan Jepun sebagai tapak sekolah. Jap melepek apa ni? Siapa yang letak dalam senarai? Malaysia pernah mengalami insiden yang sangat menakutkan pada tahun 1971. Apa ini guys? Apabila kes rasukan beramai-ramai di sekolah-sekolah melonjak Kemasukan. naik dengan mendadak berbanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai orang kementerian pun kena turun tengok pelajar dirasuk. Okey, fakta ni betul lah. Okey lah, banding dengan yang tadi dah sesuai ke masuk senarai? Selain daripada mangsa Nyambung, rasuk, tak habis lagi pasal ni. Selain daripada mangsa rasuk hampir eksklusif terdiri daripada perempuan-perempuan Melayu sahaja, rupanya hantu-hantu dalam tradisi Melayu juga banyak hantu. berkisar tentang perempuan dan melahirkan anak. Pontianak adalah hantu perempuan yang mati selepas melahirkan anak. Ada hantu perempuan yang suka tangkap anak kecil untuk bermain. Orang Melayu memang takut dengan mak-mak tu. Tapi Aduh, jadi ada menyinggung tentang Pontianak guys. Itu sedikit informasi guys. Kalau di kota Pontianak, yaitu memang sih memang berasal dari cerita-cerita kalau dulu tuh guys ya, dari itu tadi hantu tadi ya, hantu kuntilanak ya. Tapi kalau di Malaysia ternyata saya pun baru tahu guys bahwa hantu kuntilanak itu dikatakan Pontianak guys, bukan kuntilanak tapi Pontianak. Tapi kalau di Indonesia ya, di tempat saya itu sebutannya ya kuntilanak guys, tapi Pontianak itu adalah kota ya, kota yang mana saya tinggal gitu ya.
Oke, itu lagi ya. Sebab orang Melayu banyak je gunakan perkataan ibu yang dikaitkan dengan negara mereka. Contoh ibu negeri, ibu negara, ibu pertiwi. Maka kita kena hormat ibu biologi kita, ibu pertiwi pun kita kena hormat juga. Jadi itulah dia sedikit sebanyak fakta-fakta Malaysia yang paling rare menurut kucing yang aku jumpa dekat kedai mama. Harap-harap banyaklah maklumat baru yang korang belajar, dan kalau langsung tak ada yang baru, semua pernah dengar tak rare langsung kena scam. Sorry lah. Mungkin korang boleh tuliskan fakta-fakta yang menarik tentang negara Malaysia yang orang tak tahu di bahagian boleh komen guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ternyata fakta-fakta unik ya guys ya, yang paling rare yang ada di Malaysia. Wah, ternyata banyak juga guys ya fakta-fakta unik ini ya. Ya diantaranya apa ya tadi ya, 7 ya laungan merdeka ya yang dilaungkan ya. Ternyata ada maknanya di situ guys ya, bukan hanya 7 kali tidak ada makna, tapi ada maknanya. Mungkin korang tahu juga tentang makna ini ataupun tentang fakta-fakta ini, boleh berkomentar di kolom komentar guys ya. Mungkin itu dulu lah video hari ini. Semoga video ini menambah informasi buat saya juga ya, buat teman-teman semuanya ya. Dan jika ada video-video yang layak untuk saya reaksi, boleh kiranya untuk kirim di kolom komentar guys ya. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.